Kerajaan Negeri Selangor serta yang setia melaksanakan Konstitusi Bomba Nora Jambi Khamis mengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Okey. Okey, nice. Kau. Negeri Selangor, seterusnya rakan-rakan media, hadirin yang dihormati sekalian. Salam aluan penuh apresiasi dan selamat datang diucapkan ke Majlis Pelancaran Kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor bagi menghadapi musim timur laut tahun 2022-2023 pada pagi yang cukup indah ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di majlis yang penuh bermakna ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahdi, Datuk Menteri Besar Selangor, di atas kesudian meluangkan masa untuk hadir melengkapkan acara. Sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri menjadi kebanggaan dan kemegahan kepada warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, sekaligus menjadi pemakin kejayaan dan kegemilangan majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati, memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan memohon keampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis mempersilakan Penguasa Bomba Abdul Halim bin Zulkifli untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap-Mu kerana dengan limpah kurnia-Mu dapat kami berhimpun di sini bersempena Majlis Pelancaran Kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menghadapi monsun timur laut yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahdi, Datuk Menteri Besar Selangor. Dipohonkan agar majlis ini mendapat naungan rahmat daripada-Mu. Ya Allah, kami kini sedang berada di penghujung tahun. Banjir, tengkujuh, monsun laut atau apa sahaja namanya, kami berdoa dan berharap agar ianya tidak berlaku di negara kami, khususnya di negeri Selangor yang amat kami cintai ini. Namun jika Kau takdirkan ianya tetap berlaku, maka tiada siapa yang mampu menghalang kehendak-Mu. Engkau Maha Berkuasa, namun Engkau jua Maha Pelindung lagi Maha Penyayang. Lindungilah serta selamatkanlah kami dan seluruh petugas dari setiap agensi, pihak NGO, sukarelawan atau siapa sahaja yang terlibat pada setiap waktu. Ilhamkanlah kepada kami agar sentiasa melakukan tugasan mengikut SOP yang betul. Jadikanlah kami sentiasa bersedia, peka dan tidak leka semasa menjalankan tugas. Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar tiada di antara kami yang tercedera maupun terkorban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Penguasa Tahanan Bomba 1 Hafiz Syam bin Muhammad Noor, Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor bagi menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia cepat dan mesra. Salam Selangor Maju. Untuk makluman semua,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada hari ini berbesar hati dan juga amat bertuah dengan kehadiran Datuk Seri Amiruddin bin Syarif, Datuk Menteri Besar Selangor bersama pengurusan tertinggi Kerajaan Negeri Selangor pada hari ini. Tak lupa kepada Yang Berhormat Datuk Haris bin Kasim serta Kerajaan Negeri Selangor, kepada Yang Setia Tuan Nur Azam bin Khamis, Pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, pegawai-pegawai daerah Negeri Selangor yang saya kasihi bersama-sama basah dan juga berlumpur semasa banjir kita pada hari itu. Dan juga saya berharap tahun ini juga kita bersama-sama menggabungkan tenaga untuk memastikan rakyat Negeri Selangor ni dalam keadaan yang baik untuk kita selamatkan. Dan juga saya tak lupa kepada penolong-penolong pengarah bahagian, ketua-ketua zon dan juga ketua balai pada hari ini di Negeri Selangor yang hadir bersama-sama kita. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya ni, Tuan Syah, Tuan Ikram daripada SUK. Untuk makluman Datuk Seri, Datuk dan tuan-tuan, puan-puan, persediaan kita ni saya rangkumkan dalam 13 strategi lah bagi menghadapi monsun Timur Laut. Yang pertama dari segi pos kawalan. Pos kawalan ni strategi yang paling awal untuk kita kenal pasti sekiranya berlaku sahaja banjir, bencana ni, kita akan wujudkan pos kawalan setempat hadapan. Maknanya setempat tu kita akan kenal pasti berapa jumlah orang dan juga berapa besar keluasan dia. Ini pos kawalan hadapan yang kita akan buat. Sama juga dia, kalau konsep dalam MKN ni PKTK lah, di hadapan. So maknanya kita panggil Jabatan Bomba disebut pos kawalan hadapan lah. Orang yang berada di sini adalah orang yang pergi menyelamatkan. Yang ada kat sini adalah yang menyelamatkan mangsa-mangsa. Okay, yang kedua adalah kawasan hotspot. Strategi kita ni mengenal pasti sasaran kawasan banjir. Macam mana kita kenal pasti? Bukan daripada Jabatan Bomba, tapi daripada JPS sendiri yang telah mengeluarkan kawasan-kawasan banjir ni. Kita ambil maklum daripada maklumat dia, dan juga yang mana yang telah berlaku banjir yang kita telah hadiri pun kita masukkan sama juga. Jumlah dia tak lari dan memang sama juga, seiring lah. Kemudian atau gerak cepat ni, kita persediaan susunan logistik peringkat negeri. Kita telah train anggota kita ni supaya dalam masa 1 jam ni mesti kita bergerak ke lokasi. Daripada yang jauh ataupun yang dekat, memang dia akan pergi cepat. Yang daripada jauh ni, contoh daripada Sabak nak ke Seri Muda ni, kita bagi tempoh masa untuk dia ni. So yang ni pun masa ni sentiasa kita buat. Kita buat latihan dia supaya dia pergerakan dia tu pantas untuk kita kenal pasti, supaya kita boleh bajet masa. Kita boleh bajet masa. Yang keempat adalah aset. Kekuatan aset menghadapi bencana banjir. Alhamdulillah, HQ Putrajaya telah memberi kelulusan untuk kita membeli bot HDPE yang plastik keras tu, high plastik punya rescue boat tu, kita dapat beli pada tahun ini. Dan juga Negeri Selangor adalah negeri yang pertama sekali yang dapat bot tu daripada negeri-negeri yang lain. Okay. Kemudian yang 5 adalah keanggotaan, kesiapsiagaan anggota JPPN Negeri Selangor. Bagaimana kita nak lihat keanggotaan ni? Kita pastikan anggota ni bersiap sedia dari segi latihan, dan juga sekiranya kita kekurangan manpower, kita akan tukar shift. Okay, kemudian yang keenam, rondaan bergala. Ini adalah sebab apa wujudnya rondaan bergala ni? Sebab fobia, trauma dengan tahun lepas punya Datuk Seri. So bila hujan saja, pengarah saya memang trigger ronda. Sebab kita tak mahu ada mangsa yang perlu telefon banyak kali. So kita buat rondaan terus ke kawasan yang kita hotspot yang tersebut yang kita kenal pasti. Rondaan setiap kali hujan, macam ni juga tadi, pengarah dah bunyi dah, ronda. Bila di Shah Alam ni, ronda, memang kena ronda. Kita tak tahu sebab viral ni dan juga ataupun kita panggil poligam, politik gambar ni, dia akan bermain-main. Mungkin yang gambar lama. So kita kena pasti. Sebab tu rondaan ni kita akan buat memastikan benda ni palsu ataupun benar, kita akan selamatkan. Yang ketujuh, bantuan dari negeri. Kita juga akan minta bantuan daripada negeri yang terdekat ataupun yang jauh sekiranya perlu. Macam hari tu di banjir di Seri Muda, bantuan daripada Perak, Kedah, Johor, Negeri Sembilan, KL memang sampai. Memang sampai.
Okey, bantuan dari negeri ni pun akan ada daripada unit udara jugalah. Unit udara pun akan bantu dari segi sekiranya perlu bantuan penggunaan udara. Pemantauan cuaca, ini paling penting. Pemantauan cuaca ni sekarang ni, dulu bila di-trigger saja dalam grup ni cuaca ni, kita ambil mudah saja. So saya pun selalu dikeluarkan cuaca. Tapi kali ni bila keluar saja semua dah hati bergetar. So bila ada hati bergetar ni, kita ambil action yang lebih serius. Okay? Kemudian ICS peringkat JPPN Negeri Selangor. Okay. Peringkat Negeri Selangor juga kita telah wujudkan ICS. ICS ni mana ada Incident Command System lah. Siapa yang lead, siapa yang nak bantu dari segi pengoperasian, logistik, kewangan apa semua ni, nanti saya akan cerita lebih detail. Okey, kemudian yang 10, komunikasi. Okey, sebabkan tahun lepas komunikasi kita ni ada sikit kegagalan dari segi fungsi untuk berhubung. So tahun ni juga atas inisiatif pengarah kita buat hubungan bersama dengan radio amatur. Sekiranya fail kita punya radio kita ni, kita akan gunakan radio amatur untuk membantu kita di tempat yang kita yang akan berlaku gangguan komunikasi lah. 11 penubuhan unit drone. Baru-baru ni juga di Selangor ni telah diberi kewangan untuk mewujudkan satu tim unit drone. Saya rasa taklah sehebat SOK lah. Drone kami pun kecil, tak boleh dalam banding dengan SOK. Tapi sekurang-kurangnya ada untuk kita buat pemantauan daripada udara. Okay. Yang ke-12, pelarasan sukarelawan NGO. Ini juga telah kita buat satu dengan NGO dan juga bersama dengan PBS dan juga bomba komuniti. Kita dah buat, kita dah panggil setiap semua bomba komuniti. Kita akan sekiranya perlu latihan bot, kita akan bagi. Latihan penyelamatan masa di air pun kita akan bagi. Untuk makluman Datuk Seri, Lembaga Zakat baru mohon untuk buat train dia punya anggota di Shah Alam ni, kemudian di rumah orang tua-tua dia. So kita akan buat macam mana flood drain ni nanti untuk selamatkan orang tua dia ni, orang tua-tua yang berada di perumahan ni. So kawasan Shah Alam juga, Jalan Kebun tak salah saya. Kemudian inovasi, yang ni atas inisiatif Tuan Nur Azam sendiri yang setiap mengarah. So balai yang telah mewujudkan satu sistem ni, Balai Bistari Jaya bawah Kuala Selangor. Saya rasa DO pun memang dah tahu, dipanggil Triban, trigger banjir. So sistem ni nanti kita akan lihat juga nanti kat sebelah ni. Mana dia kita akan tengok bagaimana dia trigger banjir ni nanti. Okey, kemudian kita tengok 6 elemen pengurusan menghadapi bencana peringkat JPPN Negeri Selangor. Okey, kita melihat kepada 5M dan 1E. Teras A, man ke kotak anggota pasukan khas, pembukaan cuti, perubahan jadual bertugas 24 jam sekiranya perlu. So sebelum ni mungkin kita akan ada kekurangan keanggotaan sebab telah pergi keluar bercuti. So tahun ni kita telah menghadkan juga kawalan kepada cuti anggota dan juga sekiranya perlu keanggotaan yang banyak, terus kita trigger keanggotaan 24 jam, shift 24 jam supaya kita dapat keanggotaan yang lebih banyak. Okay, teras B, mesin atau jentera, iaitu penambahan sebanyak 56% dari 46 unit bot kepada 72 unit bot pelbagai jenis dan jadual penyelenggaraan yang berkala. So yang tadi yang saya maklum tadi, pembelian bot tadi dapat kita dapat dan kita dah buat latihan bersama bot tersebut. Teras C, manajemen jawatan bomba dalam Malaysia Negeri Selangor telah menubuhkan insiden command system peringkat ibu jabat dan zon-zon. So zon-zon pun untuk makluman Datuk Seri, minggu depan saya akan trigger semua zon-zon. Kita akan buat satu table talk. Selepas table talk kita akan buat simulasi bagaimana setiap zon ni berhubung dengan negeri, bagaimana kita nak menggerakkan aset-aset dan juga keanggotaan dan juga komunikasi. Yang paling penting komunikasi. Okay, yang teras D, method pula, JPPN Negeri Selangor telah merancang akan melaksanakan program bulan kesiapjagaan. Terdiri daripada latihan. Okay, untuk makluman Datuk Seri, bulan ni dipanggil bulan bencana. Jabatan Bomba panggil bulan bencana. Tema dia bersedia. So bagi maklumat kepada Datuk Seri, sekarang ni memang bencana betul-betul lah kami ni. Sebab terpaksa mengendalikan program-program daripada HQ dan juga daripada negeri sendiri. Dan juga kita akan susun jadual dia.
termasuklah latihan kepada semua. Untuk makluman Datuk Seri, esok akan berlangsunglah daftar khusus Surf Rescue yang bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Dia akan daftar kat sini, tak salah saya dalam jangkaan 40 orang. Dia akan bertempat di balai ni untuk kita train dari segi penyelamatan di air, pengendalian bot dan juga bagaimana dari segi medik untuk dia respon mangsa-mangsa lemas. Kemudian terasi material kesiapjagaan dipertingkatkan dalam elemen personal protection equipment PPE, wetsuit, booties, personal floating device, lighting dan lain-lain. Okey. Kemudian teras F, environment. Mother Nature atau environment mengenal pasti hotspot dan kawasan berisiko banjir di 359 kawasan di seluruh negeri Selangor. 359 kita dapat daripada JPS. Okey, teruskan. Okey, ini yang saya cerita tentang teras A sumber manusia. Anggota dan pasukan khas. Untuk makluman Datuk Seri, Datuk dan tuan-tuan, yang di atas tu adalah jumlah anggota bomber, yang di bawah tu jumlah anggota pasukan khas Negeri Selangor. Pasukan khas ni yang kat sini lah. Sama ada dia MASTIM ataupun PPDA ataupun STORM ataupun Hazmat ataupun EMRS. Ini sebab apa kita panggil pasukan khas, sebab dia train lebih daripada orang lain. Dia train lebih daripada anggota biasa. So jumlah ini adalah jumlah pegawai kanan KB29 hingga 54. Untuk yang biasa ni 150. Kita ada sejumlah 154 lah. Untuk pasukan khas ni ada 22 pegawai. Kemudian penyelia pasukan ni adalah bertindak sebagai komando operasi awal semasa jentera keluar. So sebanyak 149. Kemudian ada anggota bomber KB19 1313. Anggota bomber bantuan. Anggota bomber bantuan ni adalah yang dibayar bila dia bekerja. Dia tak bekerja, tak ada. Okey, latihan tetap kita bagi sepanjang masa dia. Kemudian, okey, teruskan. Anggota pasukan bomber sukarela dan komuniti. Okey, ini pasukan bomber yang kita kena kawal juga supaya dia bersedia sama dengan kita. So, baru-baru ni kita dah buat satu perjumpaan dan juga satu latihan bersama dengan bomber sukarela ni untuk kenal pasti kemahiran dan juga bot apa yang dia ada. Dan juga bomber komuniti juga telah kita bagi sentiasa kita buat latihan bersama. Okey, ini adalah senarai mengikut daerah. Okey, daerah PBS yang ada di daerah Sabak Penam 3, Kuala Selangor 5, Kelang 6, Hulu Selangor 3, Petaling 3, Kuala Langat 3, Gombak 5 dan Hulu Langat 8. So ini adalah yang ada PBS ni yang kita akan gerakkan untuk bersama-sama dengan kita. Okey. Kemudian pasukan bomber komuniti yang berdaftar dengan kita adalah sejumlah 314 pasukan. Jumlah keanggotaan dia per ibu. Okey. Sebelum, okey. Okey. Kemudian teruskan. Okey, persediaan logistik marine dan juga aset utiliti darat. Okey, ini yang telah saya hantar juga kepada SUK. Kemudian ada penambahan lah dari segi logistik marine kita, pembelian bot yang barulah. Okay, ini adalah yang akan digunakan semasa banjir. Kenderaan 4x4 dan lori ni kita gunakan lori pemindahan masa banjir lah. Dan 4x4 ni pun, kenderaan 4x4 ni pun kita akan gunakan untuk pemindahan mangsa sekiranya air dia bukan arus darah ataupun besar lah. Okay. Kemudian akan ada juga bot aluminium. Bot aluminium ni akan digunakan di kawasan yang air yang dalam ataupun deras. Kemudian yang mat bot ni dia lepis sikit. Kemudian rib ni Kevlar ataupun kita panggil Kevlar. Ini yang besar tu kita ada pamer juga. Ini pun untuk di tempat yang dalam lah, seperti di Sungai Tasik. Okay, inflatable boat ni ini sesuai untuk di urban punya banjir lah. Okay. Kemudian kita ada amphibious. Amphibious ni untuk mana-mana tu kita ada satu yang ada amphibious ni ada satu sajalah yang boleh, yang ada roda ni boleh bergerak di darat dan juga di air lah. Kemudian fiber boat ni, okey.
Fiberboard ni pun sesuai untuk di urban juga. Okay, kemudian hak plastik rescue board ni CPE yang kita beli itulah, ada kita beli 10, 6 untuk di Selangor lah. Yang lain kita akan lagi ke negeri berdekatan. Okay, so jumlah keseluruhan dia yang kita ada untuk pengurusan banjir ni untuk kenderaan marine ni 72 unit lah. Kemudian Terasbi Sumber Manusia, untuk makluman Datuk Seri, ini adalah keanggotaan di setiap daerah. Sabak Bernam ni ada 3 balai. Sabak Bernam, Sungai Besar dengan Sekincat. Okay. Balai ni dia ada keanggotaan selama 107. Ini pun kita akan gerakkan ke kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk memberi bantuan. Kemudian di Gombak ada 2 balai saja, Selayan dengan Batu Arang. Keanggotaan dia 83. So selalu yang berlaku kat sini jarang-jarang sangat berlaku banjir. Kemudian Kuala Selangor, Kuala Selangor ni kita kena tumpu sebab berlaku di kawasan Kuala Selangor dan Bestari Jaya. Baru-baru ni Tanjung Karang, sebelum ni tak ada Tanjung Karang, tapi baru ni ada mungkin ban pecah. Kemudian keanggotaan dia dalam 73, bot dia 6. Sabak Bernam akan membantu Kuala Selangor. Gombak juga akan membantu Kuala Selangor sekiranya worst scenario. Kemudian Kuala Langat, Teluk Pandan dengan Banting, keanggotaan dia 45, bot dia ada 6. Siapa yang nak bantu Kuala Langat ni akan dibantu oleh di kawasan Sepang. Okey, Cyberjaya, Sepang, Dengki, KLIA. Dia akan membantu. Okey, Hulu Langat, Ampang, Pandan, Betesho, Kajang, Bangis, Menyih. Okey. Ini ada banyak balai. So keanggotaan dia 183, buat ada 9. Ini yang sekiranya berlaku di Betesho, di Nanding tu, apa yang kita akan gerak ni bantuan daripada Semenyih, Bangi, Kajang, memang kita akan bergerak ke kawasan tersebut lah. Dan juga alhamdulillah tadi dah Datuk Haris ni pun telah memberi maklumat untuk kita boleh standby di pejabat penghulu di Batu 14 tu. Saya syukur alhamdulillah sebab pergerakan operasi kita lebih awal sekiranya kita berada di situ. Okey, dengan bantuan bot yang telah ada. Okey, di Kelang ni Andalas, kapal Pelabuhan Kelang, Kota Raja, Sungai Pinang dengan Firepost. Okey, keanggotaan dia lebih kurang dalam 207, bot 10. Okey, untuk makluman di Kelang ni lah ada amphibious dan juga Kevlar tadi. So sebab dia pesisir pantai dan juga sungai dia, kita akan gunakan lah bot-bot yang besar tu di situ. Dan juga untuk makluman sekiranya berlaku, dia akan membantu kepada di bahagian Petaling tadi, Seri Muda. Okey. Kemudian Petaling, Kota Anggerik, Shah Alam, Puchong, Subang, Damansara, Penchala, PJ, Sedang dengan Sungai Buloh. Okey, keanggotaan dia 444. Ini paling banyak lah. Daerah Petaling ni paling banyak sebab Balai Shah Alam sendiri pun dah 100 lebih keanggotaan dia. Balai Shah Alam sebagai main kita, yang regional di Selangor ni Shah Alam lah. Sebab di sinilah berpusatnya pasukan khas yang banyak, bot yang banyak, kenderaan yang banyak, pasukan khas pun banyak di sini. Dari segi hazmat, PPDA semua kat sini. Okey, bot yang kita peruntukkan ni 15, bantuan yang dia akan terima daripada Kelang dan juga daripada Gombak. Sekiranya Gombak ni tidak ada, dia akan bantu. So kemungkinan besar daripada mana-mana daerah pun kita akan gerakkan juga. Sekiranya worst scenario berlaku, kita akan panggil. Okey, kemudian yang Sepang, biasanya Datuk Seri kita tak akan panggil Kelang. Sekiranya berlaku satu tempat tu, sekiranya berlaku di Petaling, kita tak akan ambil Kelang dengan Sepang. Sebab Kelang, Petaling dengan Sepang ni kawasan risiko tinggi, mewah. Yang lain tu sederhana ataupun kurang. So kita punya strategi kita akan ambil yang keperluan daripada daerah yang lain lah, balai yang lain daripada yang 3 yang daerah tadi. Okey, teruskan. Okey, ini carta pengurusan terasi pengurusan carta ICS, Incident Command System. Incident Command kita ni nanti sekiranya berlaku trigger saja, pusat pengurusan operasi saya di Bukit Jelutong trigger saja, perlu ICS ni digerakkan. Orang-orang ni dah bertanggungjawab lah akan berada di pusat gerakan operasi banjir kita di Bukit Jelutong. Dan juga di setiap zon pun akan ada lebih kurang sama fungsi dia macam ni. So ini adalah untuk menyelaraskan supaya kita punya gerak kerja dan juga maklumat
sama standard dan juga untuk kita sampaikan kepada agensi yang lain. Okey. Kemudian catatan pembantuan cadangan. Ini adalah bulan kesiapsiagaan bencana yang telah diumumkan oleh pengurusan tertinggi di Putrajaya. So saya telah highlightkan majlis pelancaran hari itu sepatutnya 7. So kita buat pada hari inilah 12 bulan. Kemudian disaster management exercise ni kita akan ikut zone, kita dah susun. Kemudian disaster tabletop exercise pun patutnya dalam minggu ni, saya terpaksa tunda minggu depan lah. Kita akan ubah tarikh dulu balik. Ini adalah cadangan yang telah dihantar ke HQ lah pada awalnya. Kemudian latihan ujian pengenalan bot. Akan ada bot day untuk makluman Datuk Seri, akan ada bot day. Bot day ni makna dia pengarah pengurusan tertinggi ni dia akan pergi spot check ke balai-balai. Bot day ni kita akan spot check ke balai-balai sama ada bot tu bersedia atau tak. Kita akan buat macam-macam, sama ada kita terus check di balai ataupun kita panggil supaya dia bergerak ke lokasi yang kita minta. Itu dipanggil untuk pemeriksaan. Kita akan ada bot day. Bot day ni kita akan test bot tu sama ada baik atau tak. So di situ kita akan kena pastilah yang mana yang dia declare kepada kita yang tadi tu. Kemudian kempen keselamatan di air. Kempen akan dibuat oleh bahagian keselamatan kebakaran. So dia akan bagi maklumat kepada semua komuniti dan juga masyarakat supaya jangan bermain air di musim hujan ni. Untuk makluman Datuk Seri, baru-baru ni kita selamatkan anak dan juga perempuan, mak dan anak yang tersangkut kepala air di Kuala Lumpur. Dah tahu hujan masih ada orang yang nak pergi mandi. Itu kita tak boleh nak halang lah, walaupun kita dah bagi penekanan. Untuk makluman Datuk Seri, saya sampai cadang kepada Ketua Zon supaya buat satu kain kapan bungkus supaya letak kat situ supaya orang takut jangan pergi ke kawasan tu. Sebab kita dah larang, kita buat sawah-sawah, larang. So kita buat statistik kematian kat situ pun masih ada orang yang masih pergi lagi. Mana ada orang ni memang berani betul-betul. Tapi bila beraninya, kita terpaksa selamatkan pada semalam lah. Bila berlaku kepala air, dia terkepung di batu. So anggota kita pergi selamatkan, naikkan dia. Alhamdulillah selamat Datuk Seri. Okey, teruskan. Okey, kemudian persediaan peralatan tambahan dari segi chainsaw akan berlaku pokok tumbang. Bila ada hujan, ribut, life jacket kita akan buat penambahan, butis dan wetsuit ni adalah untuk tim-tim PPDA lah. Dia akan panggil, dia akan sama ada boleh menyelam untuk selamatkan untuk inilah tim PPDA, pasukan penyelamat di air. Kemudian torchlight, kita akan kena bencana ni biasanya pada waktu malam orang akan minta bantuan. Sebab apa? Siang dia nampak air dia boleh redar, tapi malam dia tak nampak. Tambah-tambah elektrik tak ada pula. Waktu itulah dia mohon sangat-sangat bantuan kita. Itu yang viral sampai ke pihak stakeholder kita lebih tinggi. So ini yang kita kena tangani lah. Kemudian ransom penyelamat. Okey, ransom penyelamat ni pun kita sedia. Sebab apa? Kes yang tahun lepas, ransom kita pun mangsa mohon sebab dia lapar sangat-sangat. Tak apa, kita bagi. Kita bagi juga, walaupun anggota kita dalam keletihan, kita cuba cari jugalah makanan yang lain lah. Kita bagi mangsa yang keletihan lama sangat tu, kita bagi dia sejuk balik lah. Sebab dia kata kita ni lambat selamatkan dia, kita bagi makan. So untuk pulihkan semangat dia balik. Okay, kemudian kawasan berisiko banjir versus dengan kawasan hotspot banjir. Okay. Untuk makluman Datuk Seri, kawasan berisiko banjir ni ditentukan berdasarkan kawasan yang pernah mengalami banjir dan dianggap berisiko untuk terjadinya banjir pada masa akan datang. Kemudian berkaitan dengan kawasan hotspot banjir ditentukan berdasarkan kekerapan banjir. 3 kali lebih lah. 3 kali ni berlaku banjir saja, kita akan letak hotspot lah. Okay, sumber daripada GPS. Teruskan. Pecahan jumlah kawasan berisiko hotspot dan PPS. Okey, ini pun kita dapatkan daripada GPS supaya kita punya maklumat dan juga tindakan selari dengan operasi kita waktu banjir. Okey, teruskan. Jangkaan taburan hujan bulanan negeri Selangor. Ini yang selalu saya tekankan dan juga pengarah tekankan kepada semua balai. Cuba lihat November dengan Disember. Dia punya purata jangkaan turun hujan tu lebih banyak. Kita tak boleh halang hujan.
bencana ni kita tak boleh halang hujan, tapi kita boleh menguruskan manusia. So di sinilah kita uruskan, sama ada kita uruskan mangsa, kita uruskan penyelamat, dan juga kita uruskan orang yang tak kena apa-apa yang nak viral. Inilah yang kita kena tekankan dan juga kita ambil action daripada awal. So November dengan Disember tu purata dia lebih tinggi daripada jangkaan September, Oktober dan Januari, Februari lah. So ini November dengan Disember ni yang kita akan tekankan. Okey, teruskan. Okey, ini pemantauan yang telah kita buat. Pengarah dan juga bersama dengan media dan juga unit udara telah membuat pemantauan daripada udara lah. Sentiasa kita akan lihat lah. Sekiranya ada sekiranya ada saja berlaku viral ataupun ni. Okey, sekiranya berlaku, kita akan buat daripada udara pun boleh, daripada darat pun kita akan buat pemantauan. So hasil sekiranya berlaku air pasang ataupun hujan lebat, inilah yang setiap balai akan buat pemantauan lah. Tambah-tambah di kawasan pesisir pantai. Okey, teruskan. Okey, saya sudahi. Ini saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Soalan? Boleh. Boleh. Okey, Cok. Okey, pagi ni saya telah mengunjungi Balai Utama Bomba Negeri Selangor, iaitu di Bukit Jelutong Shah Alam ini, ditemani oleh Yang Setia Nur Razak Khamis selaku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor dan pasukannya, dan saya bersama Datuk Seri Kerajaan Negeri dan beberapa orang pegawai daerah yang biasanya berdepan dengan risiko banjir di daerah masing-masing. Telah diberikan taklimat berkenaan dengan persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam menangani bencana banjir ataupun monsun timur laut, fenomena monsun timur laut yang boleh berlaku pada hari ini sampailah ke bulan 12 dan awal bulan 1. Kita dibentangkan, mereka telah membentangkan lebih kurang 13 strategi dalam menangani monsun timur laut tahun ini berdasarkan pengalaman pada tahun lepas, menggerakkan segala sumber manusia yang ada, melengkapkan komunikasi antara jabatan dan maklumat, dan seterusnya diikuti dengan pergerakan aset dan juga pelaporan terhadap bencana. Itu lebih kurang 13 perkara yang ada dalam strategi mereka, dan mereka ada kira-kira lebih daripada 1,500 anggota dan ada pasukan khas yang diberikan yang berkeupayaan menangani isu-isu ekstrim di darat dan juga di air serta di udara. Dan kita telah membuat keputusan, atau keputusan penting pada hari ini ialah menentukan apa yang dipanggil sebagai perkalan hadapan, dan kita akan mengenal pasti beberapa balai penghulu atau aset kerajaan negeri yang boleh dijadikan perkalan hadapan. Dan perkalan hadapan itu nanti akan turut menjemput agensi dan juga badan-badan lain yang akan berkhidmat untuk membuat proses-proses penyelamatan terhadap sebarang kemungkinan bencana di dalam lokaliti selepas melihat ramalan meteorologi, perkembangan terkini hujan dan juga air pasang dan juga pelaporan-pelaporan. So perkalaan hadapan ini juga adalah satu persediaan awal supaya kita tak terlalu jauh menggerakkan aset dan juga bahan mereka. Saya juga berterima kasih sebab Jabatan Bomba dan Penyelamat telah meningkatkan kemudahan dan aset mereka. Antara aset yang dipertingkatkan ialah bot mereka. Bot mereka telah bertambah jadi 72 keseluruhan, dan ia telah membantu untuk kita melengkapkan proses persediaan. Malahan sukarelawan SERT juga akan mula training di sini beberapa minggu ini atau minggu depan untuk kita mendapatkan latihan-latihan asas penyelamatan dan latihan-latihan asas untuk search and rescue supaya mereka boleh membantu pada masa depan. Jadi bomba dah kenal pasti apa yang dikatakan pasukan bomba mereka yang sebelum masa
pasukan bomber, sukarela dan komuniti, dan kita akan boleh tambah lagi dengan sukarelawan NGO supaya semua lebih bersedia dan pasukan-pasukan NGO ni juga boleh terlibat nanti dalam proses-proses search and rescue yang sedikit berbahaya dan memerlukan latihan asas. Okey, Datuk Seri. Okey, semalam MBSA umumkan fasa 1 untuk tempatan banjir hanya akan bermula pada Januari tahun hadapan. Kenapa pihak kerajaan negeri tak push MBSA untuk mulakan lebih awal, sedangkan meteorologi menjangkakan banjir akan berlaku pada hujung tahun ni? Projek-projek yang melibatkan kerajaan persekutuan yang berjumlah 4.6 bilion itu pun mula pada Januari. Prosesnya boleh berlaku dan itu kita terpaksa laksanakan. Tapi yang 30, yang sebahagian awal pembelian pam dan sebagainya kita telah mulakan. Ia melibatkan kerja-kerja yang melibatkan pemberikan pembuatan ban dan sebagainya. Dia mengambil masa untuk kita laksanakan. Kita memang push untuk awal, sebahagiannya dah mula awal. MBSA tidaklah yang disebut 30 juta itu bukanlah yang awal. Sebelum ini dah mula sebahagiannya, terutama untuk meningkatkan longkang dan sebagainya. Ini ada yang melibatkan kos yang besar dan proses harus dilakukan. Datuk Seri, pagi ni 2 sungai di Selangor melepasi tahap bahaya. Tindakan kerajaan negeri untuk pastikan itu fenomena yang berlaku dan kita sentiasa melengkapkan apa yang saya cakap tadi. Kita meningkatkan kesiapsiagaan. Mewujudkan pengkalan-pengkalan hadapan ini adalah contoh gerakan baru. Dan juga dalam masa yang sama memeriksa ban dan sebagainya supaya dia berada dalam keadaan baik. Semalam satu dah pecah disebabkan fenomena air pasang besar. Semalam merupakan tahap tertinggi. Anggaran mereka kira-kira 5.4-5.7. Kalau lepas ketika banjir yang lepas ialah 4.5. Tapi dia ikuti dengan hujan lebat. Sebab itu dia melimpah. Tapi tahun ini alhamdulillah air pasang besar, tapi hujan tidaklah begitu lebat. Sebab itu fenomena banjirnya ada. Tapi kalau Pulau Pinang tak membubarkan Dewan, adakah dia membawa impak kepada Selangor? Kita masih stick dengan decision kita, tapi itu hanya cadangan. Saya rasa kita dah bincang panjang. So today we have to kata harapan. Apakah nanti akan buat ada persoalan Ya. Datuk Seri, semalam Datuk Seri kata Ampang dan Gombak akan calon. Bagaimana pula dengan calon lain? Saya nak betulkan, bukan Ampang Gombak calon baru. Kalau calon lama, Ampang calon kehadiran ni Zuraida Kamarudin. Tak ada calon baru lah. So kita akan meletakkan calon yang kali ini. Tetapi apa yang saya nak betulkan, calon-calon kita akan cuba mix dan kekalkan yang lama, yang berkualiti, dan letakkan muka-muka baru. Muka-muka baru tu mungkin letakkan di Ampang, mungkin letak di Gombak, mungkin letak di Sungai Tua, mungkin letak di mana-mana tempat lah. So kita akan tetap, Jawatankuasa Calon akan buat keputusan. Kita tak semestinya hanya Ampang dan Gombak, tetapi apa yang saya nak sebutkan, ada juga calon baru tetapi sebahagian yang lama kita kekal. Itu termasuk dengan Kuala Langat dah? Oh ya, semualah. Kuala Langat, semua termasuk di Gombak, Ampang, kawasan yang kita menang pun ada sebahagiannya mungkin kita tukar, tapi ia bergantung kepada strategis pasal. Datuk Seri, minta maaf sikit betul soalan ni. Datuk Seri kan Datuk Seri buat keputusan untuk tangguh dengan apa keluarga kan. Jadi saya nak tanya, adakah bagi rakan ini akan menyebabkan kata situasi politik kat negara ni nak buat tak tentu lagi sebab kerajaan negeri tak nak buat Yang tak tentu ni sebab nama pilihan lagi awal kita hujan. Kita buat latihan pun tengah hujan. Apa yang nak buat ni pun kita tak berfikir panjang. Kita menetapkan membuat seorang semua dalam keadaan. Kita fokus dulu. Kalau dah buat macam tu, kita buat lah. Tapi kerajaan negeri ada parity kita. Kita kena tetapkan parity. Pengajaran penting ketika COVID-19 kepada pentadbiran ialah menetapkan keutamaan. Jadi kalau dah lepas dapat pengajaran penting COVID macam mana belajar. Menekan Datuk Seri tak Dun Selangor tidak dibubarkan. Adakah Datuk Seri akan bertanding ke peringkat parlimen pada period ini? Nanti tunggu pengumuman. Saya tak ada hak untuk mengumumkan. Setakat ni ada kemungkinan ke tak ada? Saya hormat. Saya ada SKP tinggi. tak, itu pengumuman akan dibuat secara rasmi. Saya tak boleh. It's not in the position to announce. Datuk Seri, media melaporkan bahawa PH tamat kuasa tidak bubarkan DUN. Apa komen Datuk Seri? Yang bubar awal ni paling tamak. Terima kasih, Sri.
Malaysia Negeri Selangor. Mohon kebenaran jalankan tugas-tugas lain, Datuk Seri. Terima kasih, Datuk Seri. Hormat Menteri. Berhadapan. Hormat. Majlis dengan segala hormat yang menyebut Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kepentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang Setia Dalam Keadaan Pesuruh Jaya Bomba Nur Razak bin Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, Yang Berusaha Pegawai-pegawai daerah Negeri Selangor, Pegawai-pegawai kanan jabatan, hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang, salam penuh apresiasi ke Majlis Pelancaran Kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menghadapi monsun Timur Laut tahun 2022 tahun 2023. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor di atas kesudian menghadirkan diri ke majlis pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri menjadi pemangkin kepada kegemilangan majlis kita pada pagi ini. Seterusnya, majlis menjemput Yang Setia Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor bagi mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri ke hadapan pentas bagi menyampaikan best keselamatan kepada Bomba Community. Mendahului senarai adalah yang pertama, Encik Syamsuri bin Ishak, Bomba Community Astana Putra Kondopin. Seterusnya, Encik Ahmad Nizam bin Muhammad Sabri, Bomba Community TTDI Jaya. Seterusnya, Encik Muhammad Zailaini bin Johari, Bomba Community Green Hill Resident U10. Dan yang terakhir, Puan Nur Faridatin binti Mat Saleh, Bomba Community Impian Alora A.
Majlis seterusnya menjemput Yang Setia Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor bagi menyampaikan Personal Floating Device PFD kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk khidmat pelancaran kesiapsiagaan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menghadapi Monsur Timur Laut tahun 2022 tahun 2023. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Belakang sikit bang. Seterusnya, majlis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri diiringi Yang Setia Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor bagi lawatan aset dan logistik persediaan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menghadapi Monsur Timur Laut. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Hari ini kata koman kalau kita komannya tadi lah kalau buka di dulu kalau kita ada pegang dia datang dia ambil foto kita jam daripada jam lah pada dia pilot lah pilot baru jadi sensor lah ini dapat semalam saya dapat janggut orang ada tentu je di Kuala Selangor dia dapat pasang lah dipasang macam sensor je lah. Sensor lepas tu dia trigger handphone yang tak apalah maknanya sensor ni punya rumah. Ini
Saya perlu ada ni. Kasih sungai lah. Dia di kampung. Satu rumah pun jumpa orang. Jadi kita tak perlu jual. Kita dah terlalu banyak. Kita ada 300 di satu kampung. Satu kampung satu. Saya tahu tak ada masalah. Kalau kita nak bagi selamat, jangan letak kita letak dekat balai JKK. Makin juga anak-anak main. Kalau rumah boleh lah, nak maintain. Ini kelengkapan operasi kita, sistem lighting yang kita ini rumah portable Untuk malam. malam. Untuk motor, ini people drone dia. Ini rekam tu badan lalu yang awam viral yang berkaitan dengan rekam kita tunjuk semula ni keadaan senang juga kalau kita senang antara telefon yang dia dekat tahalah semua fiber Besi ya? Oh besi. Ini untuk orang lasak. Kalau besi okey lah. Besi ni langgar kereta okey. itu ikut semula banyak. Yang belakang itu yang dia boleh jalan yang ni Ready, 1, 2, 3. Okay, one more, semua buat thumbs up boleh? Alright, ready, 1, 2. Okay, terima kasih.